Muhammad. Dia percaya semua Nabi. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tak membeza-bezakan para Nabi. Kedudukan mereka itu hanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh menilai. Tapi baru ni ada ajaran sesat. Malaysia ni memang banyak ajaran sesat, tuan-tuan. Walaupun ajaran tu datang dalam mimpi, tu pun ramai yang jadi sesat. La ilaha illallah. Tuan-tuan, ya, boleh tak dia beriman kepada Nabi yang lain? Memang kita suruh beriman dengan Nabi yang lain, kan? Semua Nabi tu kita beriman. Dia nak dia nak menjadi umat Nabi Isa. Dia nak menjadi umat Nabi Isa, sedangkan dia diturunkan pada zaman umat Muhammad, zaman Nabi Muhammad. Boleh? Masya Allah. Sedangkan Nabi Isa besok turun bila? Tak tahu. Dia akan beramal dengan ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang orang kita ni, yang telah diberikan apa tuan-tuan, nikmat, tuan-tuan, yang menjadi umat Muhammad ni nikmat. Syekh Maliki Al-Hasani menulis kitab menyusun hadis-hadis Nabi, Syaraf Ummati Muhammadiyah, kelebihan umat Muhammad. Nabi Musa pun nak jadi umat Muhammad. Dalam hadisnya, Nabi Musa pun nak jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa besok turun, dia akan beramal dengan syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang orang kita nak jadi umat Nabi Isa. Pelik tak? Ini orang mengaji tak habis ataupun tak mengaji langsung. Kan? Dulu bila masjid tak buka, sibuk bila nak kuliah. Dah buka, tak datang juga. Macam-macam punya orang kita, tuan-tuan. Saya percayalah orang kita ni, tuan-tuan. Semangat dia memang macam tu. Kan? Ya. Jumaat lepas. Jumaat lepas saya datang 12.30. Masjid belakang rumah, belakang dapur je masjid. Saya memang ada pintu khas. Terus ke rumah saya. Masjid ke rumah. Kan? 12.30 datang. Rupanya saya yang paling last sekali. 12.30 ni kira awal lah ni. Kan? Kira awal. Orang dah penuh dah. Orang dah penuh dah. Saya tengok daripada dapur rumah tu, masjid penuh dah. Pergilah. Pagi-pagi saya yang paling last sekali. Saya pun duduk. Dia kata, saya nak daftar semua. Tak payah Ustaz, terus. Masjid mana ada VIP? Jalan lah. Tu pun saya pun duduk. Tepi tu tandas. Dah itu aja yang ada, saya pun duduk. Datang Ustaz, tak apa, pergi depan. Tak payah. Kan? Duduklah, mana kita ada. Saya eloklah duduk situ. Lepas salam, slipper, balik. Kan? Duduk tengah jalan, tuan-tuan, dilanggar dia orang pula kan? Nah, saya nak duduk sini, tak apa. Lepas tu, tuan-tuan, tu saya dengar orang bergaduh. Dekat pagar masjid. Nak masuk masjid. Orang kata ni gaduh. Saya kata eloklah bergaduh. Kenapa pula Ustaz? Bergaduh nak masuk masjid. Mana pernah kita jumpa, tuan-tuan? Ada pernah? Tuan-tuan pernah jumpa orang gaduh nak masuk masjid? Tak ada kan? Zaman ni je ada. Orang bergaduh nak masuk masjid. Selalu gaduh nak masuk apa dah? Panggung wayang. Gaduh nak pergi minum. Kan? Gaduh kat mana? Ni gaduh nak masuk masjid. Saya kata Masya Allah. Inilah dia. Rahmat PKP. Gaduh nak masuk masjid. Masya Allah, tuan-tuan. Kira betul lah orang kita ni. Kan? Itu yang keterbalikan. Tapi tak tahulah. Kalau besok masjid dah terbuka seluas-luasnya, ada tak lagi nak gaduh, tuan-tuan? Tak tahu lah. Ini gaduh nak masuk masjid ni maknanya apa, tuan-tuan? Masya Allah. Semangat orang kita tu nak datang masjid. Kan? Gaduh nak masuk masjid. Gaduh nak dengar kuliah sampai penuh, tak ada tempat. Ada, tuan-tuan? Tak ada lah. Tak ada. Mimpi pun tak sah, tuan-tuan. Memang tak ada. Tu dia hebatnya orang kita ni, kan? Tak ada, masjid ni tak ada VIP, tuan-tuan. Tuan-tuan tak salah gaduh dengan netizen, tuan-tuan. Jangan gaduh dengan netizen. Imam besar pun kalah, tuan-tuan.
Imam besar pun minta maaf. Tuan-tuan, netizen ni jangan dilawan, tuan-tuan. Dia ramai, dia betul ke, dia salah ke, dia ramai, tuan-tuan. Diam-diam sudah. Kan? Jangan komen-komen. Tengok, baca sudah, tuan-tuan. Ini pelik yang orang Malaysia ni kan. Ya, dia bukan kira betul, dia kira ramai. Ni apa tadi? Ya. Ni orang-orang yang tertinggal bas. Bukan tertinggal bas. Bas belum habis, dia dah turun dah. Dia tak percaya kepada sebahagian daripada para nabi. Dia tak percaya kepada sebahagian daripada Rasul. Kenapa kamu benci kami? Sebab kami beriman. Jadi kalau itulah yang menjadi sebab kamu benci, memanglah menghairankan. Sebenarnya yang terdapat dalam agama kami tidak lain hanya beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Orang Yahudi, dia dianggap syirik juga. Sebab apa? Dia berkata Uzair itu anak Allah. Sama macam orang Nasara. Mereka berkata Isa itu anak Tuhan. Hanya sebab Isa itu tak ada bapa. Nabi kata, apa heran tak ada bapa? Nabi Adam tu bapa pun tak ada, mak pun tak ada. Macam kau sibuk Nabi Isa tak ada bapa. Nabi kata kepada Nasrani Najran, tu Nabi Adam bapa tak ada, mak pun tak ada. Macam nampak tak pemikiran orang Yahudi menyatakan Uzair itu anak Tuhan. Dia tidur 100 tahun dalam gua. Hati-hati tuan-tuan, balik-balik ni jangan tidur tuan-tuan 100 tahun. Balik-balik 100 tahun, tak tahu KL jadi kok mana tuan-tuan. Kan? Uzair ni tuan-tuan, dia lalu satu negeri. Dia tengok negeri tu hancur. Dia berkata, boleh ke Allah Ta'ala, bagaimana? Dia kata bukan tak boleh. Bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan balik negeri yang dah mati ni? Lepas tu dia pun tidur. Dia singgah, dia berehat di dalam satu gua dengan keldai dia pun tidur. Lepas tu Allah Ta'ala tanya, kau berapa hari kau tidur? Adalah beberapa hari. Tak, kau tidur dah 100 tahun. Tengok makanan kau, lam yatasannah, tidak tersentuh, elok lagi. Tapi keldai dia dah jadi rangka. Kemudian keldai itu tiba-tiba daripada rangka tu datang daging. Kan? Ada tulang, ada daging, ada balut, hidup balik. Kata apa masalah? Nabi Ibrahim. Bolehkah kau menghidupkan yang dah mati? Kau tak percaya? Allah Ta'ala tanya pada Nabi Ibrahim, aku percaya. Tapi nak menambah keyakinan. Baik, kau ambil 4 ekor burung, kau cincang lumat. Burung merak, saya tak ingat burung apa lagi tuan-tuan. Saya ingat burung merak, ada lagi 3 ekor burung. Cincang. Allah Ta'ala kata, letak di 4 penjuru. Dah cincang, campur gaul. Tuan-tuan, kalau kita dah campur gaul, masuk kuali. Letak 4 penjuru. Tak tahu mana satu burung, dah hancur, bercampur-campur. Engkau seru. Nabi Adam pun bersuruh, burung mari. Elok burung tu datang macam sebelum disembelih. Kau tak percaya? Siapa lagi yang tak percaya? Pengikut Nabi Isa. Nak makanan daripada langit. Teruk Nabi Isa kata, kau ni teruk ni. Minta makanan daripada langit. Nabi Isa pun tak pernah minta. Tapi umat dia, pengikut dia, Hawariyun, minta. Lapar ni. Sebab dia kata dalam tafsir tu, dalam tafsir dia, terlalu lapar. Minta. Boleh tak kau minta dengan Allah Ta'ala turunkan makanan daripada langit? Ma'idatam minas sama'. Hebat tu tuan-tuan. Makanan daripada langit tuan-tuan. Kita kalau dapat makanan daripada hotel jam ni, tapi sekarang tak susah tuan-tuan ya. Order je. Daripada mana tuan-tuan nak? Semua sampai. Masya Allah. Itu dia hikmat PKP tuan-tuan. Semua main order. Ada jiran saya tuan-tuan, pagi order, tengah hari order, malam pun order. Hebat. Kan? Pagi, tengah hari, malam. Tuan-tuan, boleh tak? Boleh, kata Allah Ta'ala. Tapi ingat, aku turunkan makanan ni, engkau makan, tapi lepas tu kau kufur,
Aku azab engkau dengan azab yang tak pernah aku azab orang lain. Kau punya azab special. Sama juga macam kau punya keistimewaan, dapat makanan daripada langit. Okey? Maka turunlah makanan daripada langit untuk pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tapi keganjilan ini, mukjizat ini tidak berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad ni tak payahlah dia nak makan makanan daripada langit. Tapi Allah Taala kata umat yang terbaik, umat siapa? Umat Muhammad. Tak nak jadi umat Muhammad. Masya Allah, patutnya kita rasa bangga, kita rasa hebat tuan-tuan. Jadi umat Muhammad walaupun kita tak ada apa-apa. Kita hanya ada iman. Nah, jadi dalam ayat ini adalah menyentuh tentang iman. Jangan syirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Beriman dengan kitab yang diturunkan dengan Nabi tidaklah patut kami dibenci. Sebab apa? Kami beriman dengan Allah dengan sebenar-benarnya beriman. Bukan kamu. Kamu syirik kepada Allah. Kamu menyelewengkan kitab Allah. Taurat ditulis oleh pendeta dia, tafsirannya yang dipanggil sebagai Talmud. Jadi orang Yahudi ni dia tak baca Taurat, dia baca Talmud, tafsiran yang ditulis oleh pendeta-pendeta dia. Dia ikut suka hati dia. Namanya Talmud. Begitu orang Nasrani. Ya. Antara jarak Nabi Isa dengan penulisan itu beratus tahun. Lepas tu ada 6 versi. Ya, Lukas, Markus, Luke, apa lagi lah, saya pun tak berapa nak ingat dah. Yohanes, Barnabas, ada lagi berapa saya tak ingat dah tuan-tuan. Kan, macam-macam versi. Kan, satu-satu versi itu berbeza-beza. Lalu mana yang tulen? Tak ada. Nah, jadi semua itu bermasalah. Yang tak bermasalah ni tuan-tuan, umat Islam yang sumbernya, syariatnya dijaga. Agama lain sembahyang dia macam-macam. Umat Islam dulu sampai sekarang sembahyangnya sama, tetap tak berubah. Azannya sama. Qurannya sama, tetap tak berubah walaupun sudah 1400 tahun. Jadi tak patut kami dibenci, dicaci, malah patutnya kami dipuji. Dan jika kamu membenci kami, menandakan apa? Kamu tidak menginsafi tentang hakikat iman. Kamu tak tahu sebenarnya hakikat iman. Kamu bercampur aduk dengan syirik, dengan penyembahan berhala. Dengan apa? Tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh itu kamu menjadi orang yang jahat, iaitu apa dia? Orang fasik. Dan tidak lain, apakah yang menyebabkan kamu membenci kami? Dalam tafsirnya kata, kenapa orang Yahudi dan Nasara membenci umat Islam? Hanya kerana apa, tuan-tuan? Tidak lain daripada ta'assub kepada adat dan kebiasaan dia yang sesat itu, menyebabkan dia tu tertutup daripada mencari hidayah. Hidayah ni kena cari, tuan-tuan. Ilmu hidayah ni kena cari, kena berusaha ke arah itu. Tapi sebab dia dah tertutup dengan ta'assub. Lagi orang Yahudi, tuan-tuan, mereka rasa hebat anak Tuhan. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu, kami ni anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Tapi kenapa kamu selalu diazab? Allah Ta'ala suruh kita tanya dia balik. Tapi kenapa kamu selalu diazab? Belum lama kamu dibunuh besar-besaran oleh orang Jerman. Kan? Belum berapa lama. Baik. Itu ayat yang ke-59. Ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Ulaika syarrum makana wa adallu 'an sawa'is sabil. Katakanlah, adakah kamu suka kalau aku ceritakan tentang hal yang lebih buruk daripada itu, balasannya daripada Allah? Iaitu orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai. Di antaranya dijadikan kera, babi dan penyembah berhala.
Mereka itulah amat celaka tempatnya dan jauh tersesat daripada jalan yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bertanya kepada mereka. Tanya tu sebagai sindiran. Sindiran tuan-tuan ya. Bab sindir menyindir ni yang paling hebat tak ada lain. Orang Melayu kita lah tuan-tuan kan. Yang paling hebat sindir menyindir. Lama dah kawan tu tak datang. Surah masjid sebab PKP. Kan? Kan? Boleh pula ditanya. Tak maaf Tuan Haji baru pindah sini ke? Kau nak kena penampar? Baru ni. Saya bukan apa tuan-tuan, baru ni saya balik kampung. Pergilah surau kat kampung, surau depan rumah. Ada kawan ni memang lama tak datang, PKP. Yang seorang lagi kawan, itulah tanya macam tadi. Minta maaf tuan, baru pindah sini ke? Kau nak kena penampar? Jangan tuan-tuan ya. Orang kita hari ni tengah sensitif tuan-tuan ya. Dia banyak-banyak masalah. Kan? Baru datang surau kena perli pula. Baru pindah sini. Memanglah. Baik. Jadi dia suruh kita bertanya. Bertanya, tapi tanyaan tu sindiran. Suka tak? Adakah kamu suka wahai orang-orang yang mengejek kami kalau aku tanya kamu hal yang lebih buruk yang kamu lakukan daripada itu? Ya ini datuk nenek moyang kamu yang orang Yahudi kata dia tu bangsa yang paling hebat. Aku tanya kamu 4 macam. Pertama, orang yang dilaknat Allah. Siapa yang dilaknat Allah? Jauh daripada nikmat. Kamu Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu Yahudi dan Nasrani. Yang sesat dan yang dimurkai. Kan? Jauh daripada nikmat Allah. Orang Yahudi. Yang dimurkai. Derhaka. Siapa? Nasara. Mereka dijadikan binatang yang hina. Kan datuk nenek moyang kamu jadi monyet sebab mancing, bukan mancing, tangkap ikan. Ada seorang kawan, tu yang saya cerita tuan-tuan kan, dia tanya saya, dia nak pergi mancing. Kebetulan hari tu hari Sabtu. Dia lepas baca Quran, nak pergi mancing. Kata, kenapa Ustaz, boleh tak kita ni mancing hari Sabtu? Jangankan hari Sabtu, Jumaat pun boleh. Ustaz ni dalam Quran kata tak boleh mancing hari Sabtu. Itu untuk orang Yahudi. Oh gitu. Cantik, kau pergi mancing. Dapat aku, jangan lupa aku, kata. Hantarlah seekor dua. Dia terbaca tu, dia terus tanya saya, boleh ke mancing hari Sabtu? Silakan mancing, tak kira lah hari apa. Cuma jangan tinggal sembahyang lah. Mancing lah tuan-tuan. Sekarang ni dah buka, nak mancing mana? Kan? Bagan lalang, tak payah pergilah tuan-tuan. Morep, jangan pergilah. Sesak. Morep tu sebelah kampung tuan-tuan. Ya Allah, kampung saya dah sesak. Orang lalu nak ke Morep. Apa dia buat saya pun tak tahu. Yang kami duduk sebelah Morep ni, haram tak pergi tuan-tuan. Kita pun asyik tengok kereta lalu. Sampai bersusun-susun. Jam jalan, orang nak pergi. Sampai nak melintas jalan pun susah. Apalah orang ni. Yalah, dia nak boring tuan-tuan kan. Dah terkurung kan. Ingatkan dia keluar-keluar tu nak jumpa mak bapak. Tak juga. Kan? Dia nak pergi mancing, nak pergi tangkap ikan, pergilah kata. Mereka dijadikan binatang yang hina. Sebab apa? Setengahnya jadi monyet, setengahnya jadi babi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Orang yang dijelmakan ialah ashabus sabt. Yang dijadikan jadi monyet. Dan orang yang tua-tua dijadikan babi. Adapun kisah Ashabus Sabt ini, iaitu cerita Bani Israel melanggar larangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Larangan menangkap ikan pada ayat yang ke-65 surah Al-Baqarah. Allah, ayat 65 surah Al-Baqarah. Bila saya ngajar tuan-tuan tu? 10 tahun dulu. Lupa. Lebih 10 tahun dah saya kat sini tuan-tuan. Lebih dah 10 tahun. 12 tahun dah kot. Nampak tuan-tuan ya? Surah Al-Baqarah dan juga pada ayat 166 surah Al-A'raf. Kata Imam Mujahid, yang dijelmakan menjadi monyet dan babi hanyalah hatinya saja, bukannya sifatnya. Itu kata Imam Mujahid. Dia seorang saja yang kata. Imam-imam tafsir yang lain kata dia jadikan sepenuhnya tu macam monyet dan macam babi. Menyebut tentang yang dibebankan perintah kitab Taurat tapi tidak menjalankannya.
Dimisalkan seperti keldai yang memikul kitab. Dan orang-orang Yahudi ini disifatkan sebagai keldai yang memikul kitab. Orang Yahudi ini kitab turun, ya, pada orang Yahudi, Zabur, Taurat dan sekian macam nabi-nabi diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Tapi apa dibuat? Tak baca pun. Tak baca. Jadi mereka tak tahu. Akhirnya mereka selalu ditipu oleh pendeta-pendeta dia. Dan pendeta-pendeta dia mengeluarkan fatwa untuk kepentingan duniawi. Ya, untuk kepentingan dunia. Dengan sebab duit, dengan sebab harta. Itu. Sebab tu diumpamakan mereka itu keldai pikul kitab. Keldai pikul, bawalah banyak kitab macam mana pun. Ya, keldai itu pikullah kitab macam mana pun, tak akan jadi cerdik keldai itu. Tuan-tuan, betul. Ya. Tapi beza dengan manusia. Ya, ada seorang dulu pensyarah saya, tuan-tuan. Dia kerja di library. Dia librarian. Dia sebab dia duduk di library, dia belajar, akhirnya dia pencen profesor. Masya Allah. Asalnya dia librarian. Duduk dengan buku, kan? Kalau tak mencintai buku, tak jadi apa? Jadi keldai kat lah. Tapi sebab dia manusia dan dia tengok, akhirnya dia belajar jadi alim. Masya Allah. Sempat belajar dengan dia. Tuan-tuan, ya? Allahu Rabbi. Tu bezanya orang dengan keldai, tuan-tuan. Keldai ni bawalah kitab macam mana pun, dia tak akan jadi alim. Tapi kalau orang, jangan jadi macam keldai. Ambil iktibar. Kan? Walaupun kita bukan nak jadi alim, tapi jadi penuntut pun tak apa. Kun aliman au muta'alliman. Tak dapat jadi orang alim, jadi orang yang belajar pun tak apa. Tak dapat jadi belajar apa dia? Muhibban, orang yang cinta. Kan? Kalau tak jadi orang yang cinta, mustami'an, singgah-singgah lalu dengar. Kan? Dapatlah pengajaran. Jangan jadi yang kelima. Hancur kamu. Alim tidak, belajar tidak, suka pun tidak, dengar pun tidak, habis. Ada 4 dia, tuan-tuan. Kita dapat jadi yang mana? Dapat jadi orang yang suka, dapat jadi orang dengar pun jadilah. Jangan tak ada 4 ni, habis. Kata Nabi, fatahlik, hancur kamu. Baik. Kemudian apa dia? Yang keempat, dijadikan penyembah berhala yang ditipu oleh syaitan. Syaitan ya, tuan-tuan, dia cukup suka dengan berhala. Syaitan ni, ya, ada dalam tafsir, dalam kitab ada sebut, ulama tulis, syaitan ni dia cukup suka dengan berhala. Sebab tu kita jangan ada gambar-gambar yang pelik-pelik. Apa tu lagi pun patung-patung, kecuali permainan budak. Cucu main, lepas tu tak ada, simpan, jangan ada lagi. Ya, dia cukup suka dengan patung-patung. Dan patung-patung ini ditakuti nanti disembah. Disembah, itulah cerita orang menyembah berhala. Ada orang-orang zaman purbakala dulu, sebelum adanya manusia menyembah berhala, dia apa, tuan-tuan? Dia buat patung memperingati orang yang mati. Maka berlalu generasi, orang ingat bukan ni dia mati, dia tu yang patung itu adalah Tuhan-Tuhan yang disembah, yang dihormati. Lalu bermulalah sejarah manusia menyembah batu-batu, berhala. Ya, malah dibuat, diukir dengan segala macam imajinasi. Sebab tu orang-orang komunis, tuan-tuan, orang-orang komunis, dia anti agama. Apa dia kata? Agama ni candu kepada masyarakat. Sebab orang agama ni suka berimajinasi. Itu yang digambarkan. Dia cuma dia tak tengok Islam. Islam tak boleh berimajinasi. Kita tak boleh berimajinasi. Tuhan macam ni, malaikat macam ni. Malaikat ada sayap. Jangan terpengaruh, tuan-tuan, ya. Kalau kita tengok cerita orang putih, ada angel, kan, yang ada sayap. Itu gambaran dia. Bukan malaikat
yang yang ada dalam Islam. Tak boleh. Ya. Dan apa tu, kalau orang musyrik Mekah, dia menganggap apa dia? Malaikat tu anak-anak perempuan Tuhan. Oh, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Oh, kalau anak perempuan bagi kat Tuhan. Kalau anak lelaki, engkau ambil. Sebab orang Arab jahiliyah tak suka anak perempuan. Anak-anaknya ditanam hidup-hidup. Sebahagian daripada jahiliyah sebelum datangnya Nabi SAW. Dan mereka disebutkan balasan itu, dan yang paling celaka sekali di akhirat, di hari kiamat, di hari akhirat, mereka mendapat neraka Saqar. Mereka dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Sian mereka beribadat, orang-orang ni tuan-tuan, ya, yang tidak beriman ni tuan-tuan, kesian. Mereka beribadat bersungguh-sungguh. Kita tengoklah tuan-tuan, ya, sami yang oren tu kan, yang pakai baju oren tu, dah lah tak kahwin tuan-tuan, tak menikmati dunia, tak boleh ada pakaian. Waktu saya belajar dulu, tengok dia tak boleh ada pakaian. Pakaiannya 3 helai 2 helai je. Kita berapa helai tuan-tuan? 3 helai apa Ustaz? 3 lemari. Makanan pun tak boleh. Begitu zuhud sekali. Dia makan minta orang. Tak boleh ada harta. Dia ada selipar, ada jubah. Itu saja pakaian dia. Tak boleh ada rambut. Rambut pun tak boleh ada tuan-tuan. Oh, teruk ni. Kan? Mengharapkan apa? Mereka mengharapkan apa tuan-tuan? Balasan selepas mereka dapat. Tak dapat. Sebab apa? Sebab apa? Kan? Ya? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu belum lagi tuan-tuan, belum lagi yang dibakar. Ya, mati dibakar. Yalah, belum sampai hari kiamat kau dah kena bakar. Besok kat kiamat kena bakar lagi. 2 kali kena bakar tuan-tuan. Sian kan? Sian. Sebab tak ada iman. Cumanya, jadi cumanya tuan-tuan, jangan sampai di hari kiamat besok mereka menuntut, kenapa tak ada orang Islam memberitahu aku tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sudah. Nak jawab apa? Ya? Kawan isteri saya, dia bukan Islam. Lepas tu dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, apa dia cakap? Alhamdulillah, aku dapat hidayah. Tapi andainya aku mati, aku tak dapat hidayah, di hari kiamat aku tanya korang semua, kenapa korang tak bagi tahu aku tentang agama Allah? Allah Rabbi. Macam tuan-tuan. Itu satu tanggungjawab kita nak menyampaikan agama ini. Sebab kesian mereka tuan-tuan. Mereka mengharapkan di hari kiamat itu, nantinya lepas mati mereka mendapat rahmat dari apa yang mereka mereka belanjakan, mereka beribadat. Tapi tak ada. Haba'am manthura. Seperti debu yang diterbangkan angin. Batu tu kena debu, kena air hujan, habis licin. Satu pun tak lekat. Tu dia punya tuan-tuan kerugian yang amat besar. Baik. Ya, tu. Kemudian ayat yang seterusnya. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Dan jika mereka mendatangi kamu, mereka katakan, kami telah beriman, sedangkan masuknya mereka dengan kufur dan keluarnya pun dengan kufur, dan Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Orang-orang Yahudi ini yang datang kepada Nabi SAW dan menyatakan bahawa mereka telah beriman serta reda mengikut pengajaran yang dibawa, padahal mereka tetap berpegang kepada kesesatan. Mereka kata mereka beriman. Ini sama macam orang munafik, datang jumpa Nabi, kami beriman, belakang tak beriman. Kemudian maka hanya zahir saja. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendedahkan
Dan suruh Nabi kata, kau orang ni sama je. Kau masuk jumpa aku, kufur, kau keluar pun kufur. Itu maksud dia. Tapi dia cakap kat Nabi, kami beriman. Yang kau datang kufur, sama je. Sebab apa? Iman itu hanya di mulut, bukan di hati. Itu maksud ayat ini. Maksudnya mereka sama saja, keluar ke, masuk ke, sedikit pun tidak melekat keimanan di hati. Azan. Boleh terus. Okey. Saya teruskan sikit tuan-tuan. Dan tentulah Allah lebih mengetahui akan isi hati kandungan mereka. Ini sifat orang munafik. Ya, sifat orang munafik. Ya. Dia satu kepada iman ni tuan-tuan. Iman ni apa? Ni, kita kembali kepada asal pelajaran tauhid dulu. Iman ini percaya. Selalu orang kata iman tu percaya. Sebenarnya iman ni bukan semata-mata percaya. Apa tanda kamu beriman? Apa tanda? Apa tanda beriman? Amal. Tapi kalau kita pun tak beramal, ada beramal. Ada orang tak beramal. Dia pilih mana yang dia suka beramal, mana yang dia tak suka. Nak kata apa? Beriman dengan kitab Allah, maknanya apa? Percaya bahawa itu semuanya datang daripada Allah. Okay. Dan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, kita kena buat. Betul? Tapi manusia yang beriman, orang Islam sendiri pun, bila tengok Al-Quran, oh ni kita boleh buat, yang ni tak boleh buat. Yang ni kita tolak sana, yang ni kita ambil. Lalu besok kita datang kepada Allah Ta'ala, macam tu imannya. Percaya pada Quran, tapi ini boleh buat, ini tak boleh buat. Ni kau ni aku. Ini susah nak buat. Yang ni tak sanggup nak buat. Masya Allah. Ini masalah kepada iman. Percaya. Tapi bila sampai kepada amal, hadis, kan? Al-Quran, segala macam perintah Nabi. Kenapa mereka tolak? Kenapa orang Islam sendiri menolak hukum yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita tolak hukum yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang Yahudi pun tolak hukum yang ada dalam Taurat. Orang Nasrani hari ini tuan-tuan, dia tolak hukum yang ada dalam kitab dia. Banyak yang ada dalam kitab dia yang dia tak buat. Kalau kita buat kajian lah, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tak payahlah lepas ni cari kitab Injil, study, tak payahlah tuan-tuan. Kan? Quran ni pun tak habis tengok tuan-tuan kan. Jangan pula ustaz nak cari Injil. Kacau. Tak payah tuan-tuan. Ya? Kecuali orang yang memang bidang dia lah. Mereka tidak beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang Islam pun sama juga. Apa beza kita dengan dia nanti? Itu masalah. Ya, kita tidak beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya, tapi bila beramal ini jadi masalah. Macam juga Yahudi, macam juga Nasara. Ini akan jadi masalah. Jadi sebab tu iman ini bukan semata-mata percaya, dia kena amal. Beramal dengan apa? Sebab tu kalau kita baca Al-Quran, kita tengok terjemahan dia. Allah Ta'ala suruh kita buat apa. Baik, ayat yang seterusnya. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan engkau lihat banyak daripada mereka bersegera dalam dosa dan kejahatan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Baik. Dalam ayat ini ada 3 perkara yang menjadi kegemaran orang Yahudi. Jadi kita tengok sifat Yahudi. Supaya jadi pengajaran. Jangan kita. Kalau kita sama macam ni, saya lebih kuranglah dengan Yahudi. Apa 3 perkara ni? Banyaknya mereka melakukan perkara yang terang-terangan kesalahannya, yang jika dilihatkan apa dia? Pertama, kegemaran mereka melakukan perkara yang mengandungi dosa. Dalam bab dosa segera. Dalam bab amal lambat. Tapi janganlah tuan-tuan samakan. Tak boleh pula nak disamakan orang kita yang bersegera nak tengok bola dengan bersegera nak datang masjid. Tak boleh lah. Kan tuan-tuan. Mat, engkau kalau tengok bola laju je.
Kalau datang masjid lambat, tak boleh macam tu tuan-tuan. Kan? Tak boleh nak kata macam tu. Kan? Kebetulan malam ni misalnya ada bola baik punya bola kan. Kan? Tak boleh cakap macam tu tuan-tuan. Ni orang yang segera melakukan dosa. Kalau bab dosa segera. Tapi kalau bab betul tuan-tuan ya. Kalau bab masjid, surah, bab kuliah, ya Allah. Tapi kalau bab hiburan, bab muzik, apa lagi? Bab berhibur, kan? Ya, lambat. Macam mana? Melakukan pelanggaran terhadap hukum. Tadi melakukan dosa. Yang ni melanggar hukum. Ini sifat orang Yahudi. Dan yang ketiga apa dia? Makan barang haram. Sifat orang Yahudi ni segera buat jahat. Kalau suruh buat jahat, dia segera. Buat benda haram, laju. Makan benda haram, dia suka. Jadi kalau kita ada sifat ini, maka itulah ada sifat orang Yahudi. Maka kata setengah kaul daripada ahli tafsir. Ahli-ahli tafsir berkata apa? Bersegera dalam dosa itu ialah menyembunyikan hukum yang ada dalam Taurat. Orang Yahudi ni suka menyembunyikan hukum yang disebut dalam Taurat. Pendeta-pendeta dia tak bagi tahu. Dia beza tuan-tuan ya. Kalau dalam agama Islam ni kita baca Al-Quran ini dianggap sebagai ibadah. Tapi tidak kepada agama yang lain. Jadi siapa yang berhak nak tengok agama dia tu, nak baca, nak mentafsirkan, mereka bergantung kepada para pendeta-pendeta. Mereka bergantung kepada, kita tak ada, kita disuruh baca, disuruh faham, disuruh beramal. Okey. Jadi anaya mereka adalah menambah hukum. Satu lagi sifat orang Yahudi ini suka menambah-nambah, merubah-rubah hukum. Itu sifat orang Yahudi. Ya, hukum ni begini, dia tukar begini. Pelik. Sedangkan itu adalah kejahatan yang paling besar. Merubah hukum apa yang ada dalam kitab suci. Kalau dah kata haram, haram. Al-Quran kata haram, haram. Jangan kita pandai-pandai tuan-tuan. Takut apa? Tercabut iman. Memang suka-suka cakap. Jangan suka-suka cakap kalau tak ada ilmu. Dan makan barang haram, mereka apa dia? Mereka suka makan suap atau makan rasuah atau barang yang tidak ada hak untuk memakannya. Inilah perbuatan buruk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa dia? Kata tafsir, alangkah buruknya pekerjaan ini kerana bahayanya akan merebak ke mana-mana dan akan membinasakan umat yang mengamalkannya. Mana-mana umat yang beramal dengan tiga perkara ini hancur. Okey. Orang Islam solat, puasa, kan? Dia tak makan babi, tak minum arak. Tapi sampai bab rasuah, Allahu Akbar. Ini bukan rasuah ustaz. Habis? Hadiah. Allah. Hadiah pula dah. Ini sumbangan ikhlas. Boleh tuan-tuan? Buburlah nama apa pun, kalau dah rasuah tetap rasuah. Duit pelincir ke, minyak pelincir ke, apalah, buburlah segala apa. Tuan-tuan, dia tetap benda haram. Saya nak habiskan tafsir ini. Dan seterusnya, Allah memperingatkan orang-orang yang mempunyai tanggungjawab untuk menghapuskan kejahatan dan mencela mereka. Mengapa mereka tidak menenggah orang yang mengamalkannya? Baik. Allah Ta'ala mencela. Mencela siapa? Orang yang bertanggungjawab untuk menghapuskan kejahatan. Bukan dia menghapuskan, malah dia buat lagi. Inilah kejahatan yang paling teruk sekali. Patutnya dia mencegah orang daripada berbuat jahat, tapi dia buat jahat. Macamlah tuan-tuan, institusi Masjid Surau yang dipandang mulia oleh masyarakat Islam. Jangan ada perkara-perkara yang penyalahgunaan, rasuah dan sebagainya. Malu tuan-tuan. Malu. Bila institusi agama itu tercemar oleh
perbuatan-perbuatan yang macam ni. Allahu Rabbi. Kan? Ya, kalau bukanlah kalau makan duit syarikat, duit pejabat tu tak apa, tak salah juga. Tapi pada pandangan mata masyarakat, kalau masjid pun, wah, tuan-tuan ya, kan? Kalau masjid pun orang menyeleweng, apatah lagi di tempat lain. Susah tuan-tuan jaga masjid, kan? Nak kena jujur, nak kena, itulah sifat ya orang-orang Yahudi ni. Tiga tadi, apa dia? Cepat buat dosa, ya. Lepas tu suka melanggar hukum dan makan barang haram. Barang haram ini sebut dalam tafsir rasuah dan yang seumpama dengannya. Sebab tu kata Nabi SAW, fitnah umat aku ni, fitnah umat Muhammad ni apa dia? Harta. Fitnah umat Muhammad ini adalah harta. Harta tu fitnah, tuan-tuan, ya. Tak ada, ya memanglah tak ada duit, ya. Duit bukan boleh buat mati, betul tuan-tuan kan? Duit tak boleh buat mati. Tapi kalau hidup tak ada duit tuan-tuan, rasa nak mati, ya? Kan? Betul. Betul kan tuan-tuan? Memang tak buat mati, tapi kalau hidup tak ada duit tuan-tuan, rasa nak mati. Kan, wallahu alam, doalah tuan-tuan. Cukup sekadar ini, kita sambung nanti minggu hadapan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi